Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita menyiapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah kita juga menyiapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesihatan, masih lagi diberikan keupayaan untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini saya memilih satu topik untuk sama-sama kita memperingati diri saya sendiri dan kepada kita semua tentang pengurusan masa dalam kehidupan kita, ataupun saya sebut sebagai masa itu adalah merupakan usia kita. Jadi dalam kehidupan kita ni, suatu perkara penting yang kita lalui dari setiap detik kepada setiap detik dalam hidup kita adalah masa. Masa ni satu yang cukup istimewa. Masa ni satu benda yang tak akan lagi, kalau kita dah lalui dia, kita tak akan boleh lagi untuk kata apa, melaluinya lagi. Dia akan jadi kenangan walaupun seminit yang lepas, walaupun 5 saat yang lepas, dia akan jadi kenangan dan sejarah dalam hidup kita. Sebab itulah kita sebagai seorang Muslim, kita nak pastikan setiap inci, setiap saat dalam kehidupan kita tu kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah, supaya satu masa nanti apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita dapat persembahkan usia kita ini, walau berapa tahun pun kita ditakdirkan hidup di dunia ini, usia kita ni merupakan satu usia yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada petang ini saya ingin berkongsi dengan saudara sekalian yang ada di luar sana tentang sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini selalu diperingatkan dan dibaca oleh agamawan, golongan ilmuwan dan agama di negara kita, yang mana Nabi SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Ini ada kaitan dengan elemen masa, elemen pengurusan masa. Kenapa kita perlu rebut 5 perkara ni sebelum datang 5 perkara? Kerana kita tak nak berada dalam keadaan diri kita ni sentiasa dalam kerugian. Sebenarnya Allah sebut dalam surah Al-Asr bahawa manusia ni biasa sering sentiasa dalam keadaan kerugian. Sehingga kan setiap masa dia akan biarkan masa dia tu berlalu dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa kata Nabi? Irtanim khamsan qabla khamsin. Pertama kata Nabi, apa benda yang kita perlu rebut? Syababaka qabla harami. Muda kita sebelum kita tua. Maksud dia waktu kita bertenaga, muda ni, kalau ada takdir Allah di luar sana, ada yang menonton pada hari ini yang rasa diri dia muda. Jadi muda kita tu satu yang cukup berharga. Jadi kita kena isi masa muda kita tu dengan kebaikan. Apa saja amalan kebaikan? Perkara-perkara kebaikan yang mana dalam keupayaan kita sebagai orang muda mampu kita lakukannya. Jadi kita gunakan masa ini untuk kita usia muda kita tu untuk melakukan segala perkara-perkara kebaikan. Kenapa kita perlu rebut melakukan perkara tersebut ketika usia muda? Sebab ada perkara-perkara tertentu pada usia kita tua kita tak mampu buat. Jadi waktu tu mulalah fikir, Allah mak rugi aku. Masa aku muda dulu awaklah aku tak buat. Kenapalah aku tak buat? Sekarang dah berusia, dah tua ni, baru aku rasa teringin nak buat. Dah tak boleh dah. Dah berlalu. Jadi Nabi pesan kepada kita, rebutlah masa muda kita ni sebelum kita tua. Yang kedua, sihataka qabla saqami. Sihat, masa sihat kita ni sebelum kita sakit. Masya Allah.
Jadi kalau Allah kurniakan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan seseri yang di luar sana dan saya, kita semua alhamdulillah Allah kurniakan kesihatan, sihat tubuh badan. Jadi masa sihat inilah kita gunakan masa ini untuk buat apa yang kita rasa kita nak capai dalam hidup kita. Tunaikan segala kewajipan-kewajipan yang Allah fardukan kepada kita khususnya. Dan lakukan segala aktiviti-aktiviti di luar sana yang kita rasa kita teringin nak buat dan dia ada kebaikan, ada faedah. Jadi waktu kita sihat walafiat, mampu berjalan, mampu bergerak, naik tangga, turun tangga, naik lift, masuk lift, naik kereta, berjalan ke sana ke sini, naik kenderaan dan sebagainya, kita boleh bergerak ke sana sini, jumpa orang dan sebagainya, dalam keadaan kita sihat walafiat, maka ketika inilah kita ambil peluang. Jangan tunggu kita dah sakit, terlantar kat hospital, dah tak boleh buat apa, duduk kat rumah terlantar hospital, waktu tu baru teringat, kenapalah aku tak buat itu, kenapalah aku tak buat ini. Jadi waktu sihat inilah Nabi pesan kepada kita, isi masa sihat ini dengan perkara-perkara kebaikan. Dan seterusnya, apa kata Nabi? Warinaka qabla faqrik. Ketika kaya, waktu kaya kamu sebelum kamu miskin. Maksud kaya di sini, satu, orang tu memang kaya lah. Allah takdir dia memang sekarang ni dia kaya, alhamdulillah. Jadi waktu kaya ni, kalau ada peluang untuk buat kebajikan, peluang untuk buat kebaikan, peluang untuk bersedekah, peluang untuk bantu orang, jadi waktu kita ada kekayaan inilah merupakan masa untuk kita melakukan semua itu. Ataupun dia memang seorang yang biasa, tiba-tiba waktu tu dia dapat kekayaan, dapat keuntungan perniagaan, dapat keuntungan itu, dapat ini, sumber yang halal, tiba-tiba saja kekayaan itu datang kepada dia, maka pada ketika itu kita perlulah mengambil peluang untuk melakukan kebaikan tersebut. Ini yang sangat penting di waktu kita ditakdir Allah, kita kata apa, mempunyai harta yang lebih ataupun kekayaan yang lebih, jadi kita buat kebaikan. Yang keempat, apa kata Nabi? Waktu masa lapang kita. Masa lapang kita sebelum kita sibuk. Waktu lapang kita ni, Nabi suruh kita isi dengan kebaikan. Isi dengan kebaikan. Kalau kita dah sibuk, kita dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Jadi kalau takdir Allah pada satu hari itu, kita ada masa ruang lapang, kan? Isi dengan perkara kebaikan. Jangan kalau kita dah sibuk baru kita terfikir, kan? Contohnya lapang sikitlah pagi Ahad ni, bolehlah buat solat duha, kan? Tapi tak buat, kan? Ataupun malam-malam minggu jaga pukul 3-4 pagi tak ada apa nak buat, okey, sembahyang mulai. Contoh, mana masa tu kita lapang untuk buat ibadah. Tiba-tiba dah waktu sibuk baru teringin. Dah hari kerja, dah sibuk kat pejabat, rasa teringin nak buat solat duha. Tapi waktu tu dah sibuk. Maka sebab itulah apabila kita ada je masa lapang, sedari, kita isikan dengan perkara kebaikan. Dan yang kelima, hayataka qabla mautik, kata Nabi SAW. Lebutlah peluang ketika mana kita hidup. Hidup ni tuan-tuan, perempuan, saya rasa saya pernah sampai dalam tazkirah lain sebelum ni, bahawa kehidupan ni satu yang betapa persinggahan saja. Kehidupan kita di dunia ni sebagai satu persinggahan, sementara saja. Jadi satu masa nanti kita akan kembali kepada Maha Pencipta. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita. Jadi salah satu peluang keemasan dalam diri kita untuk melakukan segala bentuk kebaikan, segala bentuk perkara kebajikan, segala bentuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga dan masyarakat kita, ialah selagi mana kita ada hayat di kandung badan. Selagi mana badan kita ni masih ada roh di dalamnya, masih ada lagi hayat kita, masih lagi kita hidup di dunia ini, adalah merupakan satu peluang yang terbesar yang Allah beri kepada kita. Kalaulah takdir Allah ambil nyawa kita, Allah cabut nyawa kita, malaikat ni diperintahkan untuk cabut nyawa kita, dia datang dan mencabut nyawa kita, maka kita habislah. Tak ada lagi peluang yang boleh kita lakukan ketika di dunia ini untuk melakukan apa saja kebaikan dalam hidup kita. Jadi yang kelima ni adalah satu yang sangat penting. Di mana kalau Allah takdir kita, alhamdulillah pada ketika ini kita masih lagi mempunyai peluang untuk hidup di atas muka bumi Allah yang sementara ini, rebutlah peluang ini untuk melakukan segala kebaikan dan isi
masa kita tu dengan perkara-perkara yang baik. Ini dia katakan pengurusan masa yang efisien, supaya usia kita ni kita lalui dengan keadaan kita mengisi setiap saat daripada usia kita itu, masa yang kita lalui itu dengan kebaikan. Justru itu saya ingin memberikan sedikit pandangan bagaimana untuk kita nak bahagi masa dalam hidup kita ni. Dalam satu hari, apa portion mana yang perlu kita bahagi dalam masa kita? Semua orang dapat masa sama, 24 jam. Tak ada siapa yang dapat lebih. Kalau ada di luar sana dapat lebih, saya tak tahulah. Semua orang dapat sama, 24 jam. Jadi dalam tempoh 24 jam ini, kita perlu bahagi masa kita yang pertama sekali untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita untuk beribadah kepada Allah, khususnya ibadah fardu. Kita satu hari 24 jam, Allah minta kita 5 waktu aja solat fardu. Bermula pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh awal-awal pagi sebelum kita pergi kerja, kita buat kat rumah kita. Zuhur dengan asar biasanya di tempat kerja. Maghrib dengan isyak di rumah kita setelah kita balik di malam hari. Jadi pengurusan masa kita itu, walaupun kita buat apa sajalah aktiviti kehidupan kita, mesti masa kita peruntukkan untuk ibadah fardu ini. Mesti. Dan lebih baik lagi kalau di masa yang sama kita buat ibadah fardu ini dalam keadaan berjemaah dengan sahabat kita di masjid dan di surau, atau berjemaah dengan keluarga kita di rumah. Jadi kita pastikan masa kita peruntukkan secara sempurna, secara prioriti yang tertinggi dalam hidup kita dalam satu hari, memberi top prioriti kepada ibadah solat kita. Jangan kita beri keutamaan kepada yang lain sehingga meninggalkan solat kita. Walaupun sebesar mana pentingnya urusan dalam hidup kita, hidup dengan mati ke, mati dengan hidup ke. Setengah orang kata kan, ni urusan aku penting, hidup dengan mati, semayang nanti kejap, tak boleh. Walaupun urusan kita hidup dengan mati ke, hidup dengan mati ke, mati ke hidup ke dan sebagainya, urusan kita dengan siapa saja, solat adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Hatta kalau kita ada, orang kata apa, kemudaratan, ada halangan yang besar pun, sehingga kita tak boleh nak buat pada waktunya, selepas tu kita kena buat juga. Itu ada istilah solat qada. Kepada orang yang dalam keadaan dia tak boleh nak elak masa tu, terpaksa katakan masa dia juga, walaupun terpaksa qada solat dia, tapi seboleh-bolehnya cuba solat pada waktunya. Jadi kita kena latih diri kita, tuan-tuan. Kita latih diri kita, beri keutamaan. Walaupun penting macam mana urusan lain, kita beri keutamaan juga. Kalau terpaksa kita tinggalkan sekejap urusan kita untuk menunaikan solat, bagi supaya urusan ibadah kita dalam satu hari itu dapat berjalan dengan lancar. Termasuk juga ibadah-ibadah sunat yang lain. Sebab dalam hidup kita, ibadah fardu satu kefarduan. Ibadah sunat juga satu keperluan dalam hidup kita untuk melengkapkan lagi pahala kita dalam satu hari. Jadi segala urusan ibadah kita itu kita mesti peruntukkan masa untuk dia. Yang kedua, masa untuk family kita. Ini bagi yang berkeluarga. Kalau tak berkeluarga pun, dia tinggal dengan mak ayah dia, dengan kawan-kawan juga, itu sebagai keluarga kita. Jadi masa untuk family kita. Dalam satu hari mesti ada peruntukan masa untuk family. Makan bersama, mengajar anak-anak kita belajar, ajar anak-anak kita dalam pelajaran dia, ajar Quran anak kita dan sebagainya. Urusan dengan family kita. Kalau perlu bercuti bersama family, peruntukkan masa dengan family kita dan sebagainya. Jadi masa dengan keluarga ini kita kena berikan. Termasuklah penjagaan keselamatan oleh keluarga kita, menyediakan rumah tangga yang selesa untuk keluarga kita. Jadi kita bersama dengan mereka. Sekiranya kita tidak ada perkara-perkara yang besar yang lain untuk kita lakukan. Jadi kita beri keutamaan kepada keluarga kita, kerana di sinilah berlakunya proses pembentukan insan yang mulia, akhlak yang mulia berlaku di sini, di dalam rumah kita. Dan daripada sinilah terbentuknya insan-insan yang berakhlak mulia ini, dan mereka akan keluar dalam masyarakat untuk meneruskan kehidupan, untuk melakukan pelbagai urusan kehidupan yang lain, dalam keadaan mereka telah pun dididik dan diproses di dalam rumah kita untuk menjadi insan yang mulia. Yang ketiga, masa untuk pekerjaan kita. Ini pun tak dapat tidak, mesti kena berikan. Sebab itu kita kerja ada masa kita. Kalau orang kerja pejabat 8 pagi 5 petang. Kalau orang kerja shift, dia ada shift dia dan sebagainya. Jadi kita disiplin untuk kerja kita. Kenapa? Sebab
dengan kerja inilah memberi pendapatan kepada kita. Jadi kita bekerja dengan penuh disiplin, mematuhi peraturan bekerja, dan insya-Allah kalau kita patuh dalam kita bekerja, insya-Allah rezeki yang kita dapat itu rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita bahagi masa kita kepada aktiviti-aktiviti sosial. Salah tak untuk kita bersosial? Tak salah. Asalkan kita tak abai ibadah kita kepada Allah, tak abai keluarga kita dan tidak abai pekerjaan kita. Mari kita boleh bersosial, nak bergotong royong dengan masyarakat kita, nak tolong jiran kita, nak berpersatuan. Ada orang yang suka masuk NGO tertentu untuk membantu orang yang susah dalam dan luar negara. Tak ada masalah. Boleh kita peruntukkan masa kita untuk bersosial, asalkan kita seimbang. Jadi keempat-empat ni kita kena seimbang. Hubungan kita dengan Allah melalui ibadah kita, urusan kita dengan keluarga, kita bagi masa kita, urusan dengan pekerjaan kita, kita bagi masa kita sebab ini untuk rezeki kita, dan urusan dengan masyarakat itu juga tanggungjawab kita. Jadi kalau kita mampu untuk menguruskan masa kita dalam satu hari ke dalam empat-empat pembahagian masa ini, insya-Allah kita akan menjadi seorang individu Muslim yang seimbang dalam urusan kehidupannya, dan insya-Allah dia memberi manfaat kepada kita, kepada keluarga kita dan juga kepada masyarakat kita. Inilah tuan-tuan puan, sesaudara dirahmati Allah sekalian, satu perkara penting dalam hidup kita untuk kita lakukan supaya kita nak usia kita yang kita lalui di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan usia yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti segala urusan kehidupan kita adalah merupakan urusan kehidupan yang berfaedah, yang mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Wallahu alam. Saya kira itu sah dapat saya berkongsi pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi di dalam siri-siri tazkirah dan peringatan yang lain. Wallahu alam. InsyaAllah saya kira itu saja. Kita ada rakan-rakan di FB pada ketika ini sedang memberi komen. So, saya ucap terima kasih kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan semua kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.